Halo pelajar-pelajar, dalam video ini Miss Kara akan ajar pelajar-pelajar how to menyediakan your kerja khusus step by step. Okay, so langkah pertama kita akan go through your soalan yang pelajar sudah dapat from your cikgu sekolah. Okay, inilah soalan dia. Okay, dalam soalan ini merupakan satu kerja khusus yang pelajar dikehendaki menyediakan dalam masa 3 bulan, iaitu pada bulan Julai hingga bulan September. Okey, lepas tu kerja khusus ini akan dijalankan secara individu. Individual. So untuk tugasan kali ini, perniagaan yang kita nak buat merupakan milikan tunggal yang menjual burger, sebab burger merupakan antara makanan popular di Malaysia. Berdasarkan permintaan yang tinggi, dan ini merupakan sebab-sebabnya kenapa kita nak menjalankan perniagaan menjual burger. So that's why anda memilih untuk menjalankan perniagaan menjual burger. Pada 1 Mac 2021 inilah tarikh kita nak menyediakan akaun dan juga memulakan perniagaan dengan wang simpanan. Mulakan dengan wang simpanan. So anda memulakan perniagaan menjual burger dengan apa? Sebab kita mempunyai resepi masakan tersendiri yang tak sama dengan orang lain. So anda juga telah memohon pinjaman. Disebabkan perniagaan ini adalah perniagaan yang kecil. So modal yang kita ada tidak mencukupi. So anda menjalankan perniagaan dengan menyewa sebuah kios berhampiran kediaman. So dia sudah kata berhampiran dengan kediaman anda. Kios anda beroperasi dari jam 3 hingga 10 malam. So jam 3 hingga 10 malam ini bila kita ambil kira, dia merupakan satu hari berapa jam? Satu hari adalah 7 jam. Satu hari 7 jam. Ini merupakan maklumat penting yang kita perlu tahu juga. 7 jam sehari. Di samping menjual burger secara tunai, so your burger adalah dijualkan secara tunai, anda juga turut menyediakan perkhidmatan membekal barang burger untuk tempahan khas. Kalau ada special order, dan kita ada tempahan khas. Anda telah membayar lesen perniagaan. Lesen perniagaan ini untuk semua jenis perniagaan mesti mempunyai lesen untuk tempoh 6 bulan bernilai 240 pada 1 Mac secara tunai. Seperti biasa, urus niaga yang dilakukan adalah untuk sebulan. So setiap akhir bulan kita kena buat pelarasan. So di sini, from maklumat yang diberi ini, your license perniagaan akan merupakan salah satu pelarasan untuk prabayar. Sebab urus niaga yang dijalankan adalah untuk sebulan. Tapi sekarang kita sudah bayar untuk 6 bulan. So ini bermaksud kita sudah terlebih berapa bulan? Terlebih bayar sebanyak 5 bulan. So untuk mengambil kira lesen perniagaan prabayar, lesen perniagaan prabayar kita dikehendaki gunakan 240 bahagi dengan 6 darab dengan 5. 240 bahagi 6 darab dengan 5. So jumlah prabayar adalah 200. So inilah salah satu pelarasan yang kita sudah boleh tahu from your soalan. Perniagaan anda dipandu oleh 2 orang, 2 orang pembantu kios yang dibayar upah RM5 sejam. Anda sebagai pemilik perniagaan turut menerima upah bulanan. Ini untuk siapa? Ini untuk kita sendiri. So, upah pembantu kios dibayar 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Manakala upah bulanan anda dibayar pada 28 hari bulan tiap-tiap bulan. So from here, kalau pelajar sudah go through kan your urus niaga, kita boleh dapati upah dibayar 2 kali sebulan.
Tapi dalam urus niaga, upah ini hanya dibayarkan sekali saja. So from here kita boleh tahu upah ini merupakan salah satu pelarasan daripada upah yang masih belum bayar. Okay. Next. Maklumat berikut perlu diambil kira semasa penyediaan tugasan. Okay, so apakah maklumat yang diperlukan? Melengkapkan profil perniagaan di lampiran A. Profil perniagaan di lampiran A ini merupakan apa yang kita akan masuk dalam video ini. Kemudian urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Mac adalah seperti di lampiran B. Lampiran B merupakan urus niaga untuk sebulan. Untuk bulan Mac 2002 March from 1st March hingga 31st. So jumlah dia adalah from muka surat 6 hingga 27. So from lampiran B ini anda dikendaki melengkapkan urus niaga dan dokumen. Kemudian berapakah jumlah tunai yang akan didepositkan? Berdasarkan tarikh yang ditetapkan. Kemudian sediakan slip transaksi perbankan elektronik dan juga slip wang masuk iaitu bank in slip. So ini merupakan satu bahagian yang penting. Di mana you kena tahu berapakah nilai belian jualan secara tunai, secara kredit. All your penerimaan pembayaran also dalam lampiran B. Kemudian merekodkan all your jualan mingguan, bukan jualan harian. Kita berjual, rekodkan all your jualan mingguan di lampiran C. Ini jualan yang memerlukan jalan kerja lebih banyak untuk memastikan berapakah jumlah mingguan anda. Melengkapkan rekod jumlah penggunaan inventory di lampiran D. So kebanyakan masa C&D ini akan dibuat serentak dan juga menentukan inventory akhir. Inventory akhir untuk dengan melengkapkan your card inventory di lampiran E. Kebanyakan masa bila kita sediakan lampiran B, kita pun akan memasukkan all your nilai-nilai in your lampiran E. Ini dua biasanya akan dilakukan serentak. Next. Maklumat tambahan berikut perlu diambil kira untuk pelarasan. Pelarasan inilah apa yang kita belajar last year dalam bab 8. Lengkapan disusun nilaikan mengikut kadar yang sesuai kecuali tonggas. So lengkapan ini untuk kita mengirakan susun nilai. Kebanyakan masa seperti yang kita tahu, susun nilai yang kita akan ambil adalah average daripada 10% ataupun hingga 20%. Average 10% atau 20%. Tapi ini juga depend on cikgu sekolah. Semua ini anda mesti ikut arahan yang diberi oleh cikgu sekolah. Peruntukan hutang ragu mengikut kadar yang sesuai. PSL dilakukan biasanya PSL kita guna 2% hingga 7%. Wang yang mungkin mungkin tak dapat terima from all your ABT. Kemudian satu item kesilapan ketinggalan ini sudah ditukar menjadi 2 item. 2 item kebanyakan masa ketinggalan adalah untuk all your ambilan. Ataupun you boleh buat promosi. Tapi dia kata kesilapan ketinggalan. So mungkin belanja promosi sudah salah direkodkan. Next, satu item belanja prabayar. Belanja prabayar dia minta satu saja. From the soalan tadi kita sudah kata, prabayar ini mestilah merupakan your license perniagaan prabayar. So prabayar maksudnya all pelajar akan dapat nilai yang sama. Next kita akan adakan 2 item belanja belum bayar. Belanja belum bayar temporary. From the urus niaga kita boleh dapati kita masih ada upah belum bayar untuk setengah bulan. Selain pada itu, satu lagi item kita akan createkan bila kita buat pelarasan. Dan next kali, satu item hasil yang belum terima. So hasil belum terima ini boleh merupakan hasil seperti apa? Sebenarnya belanja belum bayar ini another one sebenarnya kita boleh buat faedah pinjaman yang masih belum bayar. Sekiranya kita sudah dapat
pinjaman. So hasil ini kebanyakan masih is your commission, okay, ataupun discount diterima, okay, yang kita masih belum terima. Okay, next after pelarasan, okay, sampai sini ialah all your form 4 punya syllabus. Next langkah-langkah yang perlu dijalankan adalah untuk menyediakan your belanjawan tunai. Ini adalah bab 3 in tingkatan 5. Okay, baki awal, okay, baki awal is your baki bibi. Pada 1 April adalah berapa jumlah dianggarkan dengan merujukkan baki akhir buku tunai. Okay, so baki akhir buku tunai ini sebenarnya ia akan merupakan apa? Merupakan nilai from your PKK. Pergi carikan PKK, berapakah nilai tunai dan bank. Jumlahkan your nilai tunai dan bank, itulah merupakan baki from bulan Mac. So belanjawan ini kita kena buat untuk April, Mei dan Jun. Okay, iaitu masa depan. Okay, jualan meningkatkan. Okay, jualan meningkatkan 5% daripada bulan sebelumnya. So jualan ini kena pergi akaun perdagangan. Okay, carikan berapakah jumlah jualan tambah dengan 5%. Mei gunakan April tambah 5%. Jun gunakan Mei. So tiap-tiap bulan kena tambah 5%. 30%, okay, 30% daripada jualan adalah secara kredit. Okay, so di sini kita sudah tahu 30% adalah kredit. So maksudnya perbezaan 70%. Okay, 70% merupakan your jualan tunai dan 30% merupakan jualan kredit. Jangan lupa jualan kredit kita jual kepada ABT. Okay, next. Belian pada bulan April. Okay, belian pun sama. Belian pada bulan April meningkat 3%. Okay, so belian hanya akan meningkat 3% daripada bulan sebelumnya. So April punya kena based on March punya. So March punya nilai kena ambil from your account perdagangan. Manakala belian bagi 2 bulan yang berikut hanya meningkat 2% saja. 70% daripada belian adalah secara kredit. Okay, so di sini dia bagi secara kredit. So kita nak cari tunai. 7% secara kredit. So maksudnya 30%. Okay, 30% ini merupakan your belian tunai dan 70% akan merupakan your belian kredit. Okay, belian kredit ini beli daripada ABB, iaitu akaun belum bayar. Okay, next. Polisi kredit 30 hari. Polisi kredit 30 hari diamalkan oleh peniaga. So, all your secara kredit adalah selama sebulan. Okay, 30 hari maksudnya sebulan. If I beli pada bulan Mac, dan saya akan bayar pada bulan April. Okay, itu maksudnya 30 hari iaitu 1 bulan kredit. Anggaran penerimaan dan pembayaran lain yang signifikan adalah berdasarkan rekod sedia ada. So maksudnya untuk all your saver, kalau your saver bulanan 600, tiap-tiap bulan mesti bayar 600. Upah pemilik adalah 1,500 dan tiap-tiap bulan kena bayar 1,500. Semua ini pun mesti dimasukkan in your belanjawan tunai. Okay, carikan apakah penerimaan dan pembayaran yang lain. Jabatan anda hendak dipuntakan kepada ringgit Malaysia yang hampir. Okay, so maksudnya janganlah ada perpuluhan kecuali kalau untuk nilai seunit. Kita akan gunakan sen. Yang lain puntakan menjadi ringgit. Okay. Okay, lepas tu inilah langkah-langkah yang perlu digunakan untuk sediakan your kerja khusus. Langkah adalah 19 langkah. Okay, so first anda dikendaki menyediakan pengenalan perniagaan. Ini yang apa yang kita akan masuk hari ini dan juga profil perniagaan. After profile sudah complete, kita akan go to your document. So document ini kita akan buat sekali with your inventory akhir. After semua lampiran CDE sudah complete,
Dan kita akan sediakan your buku catatan pertama, Jenam, Jenahas, buku tunai. Ledger, okay, pindahkan all your nilai in buku catatan pertama into ledger. Baki ledger dimasukkan dalam imbangan juga untuk memastikan your record adalah berdasarkan sistem catatan bergrup. Kemudian, you kena buat pelarasan. Okay, kemudian kita nak buat pelarasan. Pelarasan ini perlu membuatkan catatan in your Jenam dengan adanya keterangan. Lepas Jenam sudah complete, all your Jenam punya nilai for pelarasan kena sediakan ledger. Hanya khas untuk pelarasan saja. Okay, lepas tu sediakan your account kawalan. Lepas semua pelarasan sudah complete, kita akan adakan imbangan duga terselaras. Nilai dalam imbangan duga terselaras ini akan digunakan untuk sediakan akaun perdagangan dan untung rugi untuk mengetahui prestasi perniagaan. Berapakah untung kasar dan untung bersih. And last kali, sediakan your penyata kedudukan kewangan. So until sini, inilah semua semua silibus yang kita sudah belajar last year in Form 4. Kemudian now kita akan go to bab Form 5. Bab Form 5 hanya terlibatkan 2 bab saja. First, pengiraan nisbah iaitu bab 1. Okay, kirakan berapakah nisbah keperuntungan, nisbah kecairan dan juga nisbah kecukupan. So for all these nisbah mungkin cikgu sekolah hanya minta 1 saja. Tapi biasanya cikgu galak you buat sekurang-kurangnya 2. Kalau 1 berlakunya kesilapan, another one masih akan diberi markau. Okay, lepas tu kena buat taksiran tentang nisbah. Apakah maksudnya 20%? Okay, apakah maksudnya 3 nisbah 1? Okay, all this kita sudah belajar yang bab 1. Lepas tu dengan your belanjawan tunai untuk 3 bulan yang berakhir 30 Jun. Tadi sudah kata April, May and June. Mengemukakan cadangan untuk meningkatkan your prestasi semasa. Prestasi semasa maksudnya prestasi for jangka pendek dan juga prestasi untuk jangka panjang. Akhir sekali, standbykan your rumusan. Okay, lepas rumusan, for kali ini, okay, first time, okay, lajur folio diabaikan. Okay, so folio punya, okay, lajur folio tak perlukan isi. Lepas tu, okay, lepas tu satu lagi, akhir projek, you kena ada evidence. Evidence untuk proses kerja anda. Okay, this is your soalan. Okay, lepas tu kita akan go to your lampiran one by one. So all this is the syarat-syarat yang perlu, okay, kita patuhi. Saiz kertas A4. Okay, jenis font ialah 12. Okay, saiz font 12, jenis font ialah Times New Roman. Okay, ini make sure mesti ikut. Okay, lepas tu all your lampiran juga akan tukarkan kepada bentuk Excel. Okay, so mari kita lihat, okay, how kita nak sediakan your pengenalan. Okay, kita akan mula dengan pengenalan. Lepas pengenalan, barulah kita go to your profile. Okay, this is the pengenalan yang cikgu sudah sediakan sebagai contoh. Kejap. Okey, inilah dia pengenalan perkanan. Okey, so di sini kita cukup hanya bagi contoh. So all this pengenalan you boleh, you boleh gunakan ayat-ayat yang berbeza. Okey, so saya mulakan dengan saya. Okey, you nampak tak order yang kita highlightkan in warna merah ini, maksudnya your nama dengan cikgu punya tak boleh sama.
Okey, saya masukkan nama pelajar telah memulakan perniagaan. Okey, make sure apakah nama perniagaan anda? ABC Burger. You nak letakkan Super Burger ke, okey, Star Burger ke, Joe Burger pun boleh pada 1 Mac 2021. Tempoh kewangan perniagaan berakhir 28 Februari setiap tahun. Okey. Lokasi kios terletak di mana? Di alamat. If letak apa alamat nak letak, letaklah alamat rumah pun boleh. Okey. ABC Burger diuruskan oleh saya selaku pengurus dan upah 1,000 dengan upah 1,500 sebulan dan dibantu oleh 2 orang pembantu kios yang dibayar RM5 per jam. ABC Burger adalah perniagaan, menjual burger dan perkhidmatan membekal burger untuk tempahan khas. Semua maklumat ini adalah ambil from the soalan yang tadi cikgu sudah beri penjelasan. So you boleh tukarkan, okay? Tukarkan ayatnya dalam bentuk yang berbeza, okay? Jangan 100% sama lah dengan kawan-kawan lah, okay? Next, okay? Next saya memilih untuk menubuhkan milikan tunggal. Ini sebabnya. Kenapa kita memilih milikan tunggal sebagai ABC Burger? Kerana so di sini ada beberapa contoh yang cikgu sudah bagi. You boleh kata berpengalaman. Lebih 5 tahun bekerja membuat burger di McDonald's ke, di KFC ke, NW ke, Burger King pun boleh. You nak kata 10 tahun ke, berapa tahun lah, 8 tahun pun boleh. Okay? Ini adalah apa yang kita ambil from your soalan minat memasak dan mempunyai resepi istimewa burger tersendiri. Okay, so all these ayat-ayat pelajar bolehlah tukar, okay, menjadi ayat sendiri. Maksud sama, tapi ayat berbeza. Okay, mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat. Okay, Sam kata, juga kalau saya tak mau guna ini, boleh tak saya masukkan jawapan yang berbeza? Sebenarnya boleh juga. You pergilah Google, carikan, okay, keinkan perniagaan burger. Dalam sini you boleh carikan, okay? Dalam sana you boleh carikan apakah yang boleh dimasukkan untuk sebab-sebab kita memilih milikan tunggal. Kelebihan menguruskan perniagaan burger. Why I pilih perniagaan burger? Sebab tadi sudah kata burger merupakan antara makanan popular di Malaysia. Tidak memerlukan modal awal perniagaan yang tinggi. Dua ini sama lah, tapi nampak tak? Itu ayat. Modal permulaan bagi peniaga ini adalah rendah. Perniagaan burger juga tidak memerlukan pekerja yang ramai sebab kita hanya perlukan 2 atau 3 orang saja dan perniagaan sudah boleh dijalankan. Okay, so all this kalau boleh setiap satu masukkan 2. Pun samalah. In case satu salah, another one masih boleh terima. And last kali kita nak tahu apakah risiko kalau sebagai perniagaan burger. Jumlah pelanggan tidak menentukan kerana bagikan sebab kenapa pelanggan tidak menentukan. Faktor cuaca seperti apa? Perniagaan tidak dapat dijalankan apabila apa? Apabila hari hujan ke, cuaca hujan dan ribut. Dan bukan itu saja, persaingan pun tinggi. Kenapa? Sebab ia hanya memerlukan modal yang kecil dan kita sudah boleh mulakan perniagaan burger. All this kalau nak carikan jawapan yang berbeza, go to Google, key in risiko perniagaan burger. You akan dapat jawapan. So inilah contoh, contoh pengenalan perniagaan yang Miss Karen sudah buat. So now we go for lampiran A. Lampiran A ini merupakan your profile perniagaan. Profile perniagaan kita mesti first make sure apakah nama perniagaan. So nama perniagaan ini mestilah sama dengan apa? Sama dengan yang sudah kita rekodkan in your pengenalan. ABC Burger nampak tak? ABC Burger ialah nama perniagaan Miss Carrot. So I masukkan ke dalam. Nama pemilik perniagaan ialah nama pelajar sendiri. So saya letakkan Caroline. Lokasi alamat make sure salin from here juga. Iaitu alamat rumah anda. Nombor 38. Jalan 62 Ampang Jaya. Contohnya masuk Ampang Jaya lah. If your kawasan di Kepong, letakkan taman. Taman Ehsan ke, Jinjang ke, Kepong ke. Masukkan ke dalam. And then postcode jangan lupa. Postcode 55100
Kuala Lumpur. Okey, Pudu letak Pudu. Okey, Kota Damansara masuklah alamat Kota Damansara. Okey, jenis perniagaan for tahun ini all standard adalah milikan tunggal. Okey. So nampak tak? Okey, all this butir yang cukup masukkan dalam pen hitam ini maksudnya all pelajar sama. Tempoh perekanan kita mula from 1st March 2021 hingga 28 Februari. Maksudnya mesti berapa lama? Mesti setahun is your tempoh perekanan. Tapi tempoh untuk kita sediakan folio ini adalah untuk 1 bulan. So maksudnya urus niaga yang dijalankan adalah from 1 Mac hingga 31 Mac 2021 masa adalah sebulan. This is untuk tempoh sebulan. Lepas tu we come to modal. Modal ini depend. Berapa modal yang dimasukkan sebenarnya pun boleh. Biasanya modal ini you boleh masukkan nilai lebih kurang 5,000 hingga 10,000. Jangan nak masuk nilai yang terlalu tinggi. Sebab perniagaan burger adalah saiz perniagaan yang kecil. Dan bukan itu saja, kita akan minta pinjaman. So kalau letakkan modal terlalu tinggi, dan kenapa kita nak mintakan pinjaman? So jangan melebihi 10,000. And kenapa cukup tak masukkan 5,000 atau 6,000, 7,000? Sebab modal ini bukan saja kita bawa masuk wang. Kita juga akan bawa masuk satu peti sejuk beku. So make sure you kena estimate berapakah harga peti sejuk beku. So cukup anggapkan my peti sejuk adalah 800. Wang yang saya laburkan 5,000. So that's why jumlah yang cukup masukkan 5,800. So berapakah harga peti sejuk beku ini? Samalah, you boleh pergi Google and cari. Lepas tu we come to jumlah pekerja. Jumlah pekerja, nama pekerja yang pertama mesti nama pelajar sendiri sebab saya adalah pengurus. Yang akan dapat gaji 1,500 sebulan. Kemudian kita ada 2 pekerja. So nama pekerja letak apa nama yang kamu nak. Saya masukkan Helen. Satu pekerja. And ada pekerja maybe masukkan Jason. Nak masukkan nama apa pun boleh. Kedua-dua ini is your pembantu kios. Pembantu kios dua-dua sama. And how to kirakan gaji mereka sebulan? You look here. Tadi kita sudah kata 1 hari 7 jam. And 1 jam RM5. So biasanya, walaupun March ada 31 hari. In folio ini kita semua standard lah guna 30 hari. Cikgu sekolah akan beritahu anda kita ada 2 hari. 2 hari yang tidak bekerja ialah 17 dengan 31 hari bulan. So that's why gunakan 30 hari tolak dengan 2 hari ini, jumlah kerja adalah 28 hari sahaja. Now gunakan 7 darab 28 darab 5. Ia akan dapat 980 sebulan. Sini pun sama 980 sebulan. Jumlahkan. Jumlahkan. So jumlah upah atau gaji untuk sebulan ialah 3,460 sebulan. Ini biasanya all sama. All sama. Status perniagaan. This year sebenarnya tahun pertama kita memulakan perniagaan. Tahun pertama kita memulakan perniagaan. Nama dan alamat bank. Bank punya nama depend lah. Kalau boleh, tanyalah ibu bapa. Apakah bank yang mereka sedang guna, diguna balik bank yang sama. Contohnya, berhampiran dengan rumah Miss Karen, kita ada Public Bank Berhad. Masukkan alamat dia. Alamat yang cukup fix adalah 1, Jalan 45, nombor 1, Jalan 45, Ampang Jaya. Nampak tak? Dia akan berhampiran dengan alamat perniagaan. Sebab kita tak akan pergi jauh-jauh. Sebab you nak pergi masukkan wang mak. Postcode 55100 Kuala Lumpur. So kalau you ada Maybank, letak Maybank.
Kalau you ada CIMB, letak CIMB. Okay, any bank pun boleh. Tapi kenapa cukup kata pilihkan bank yang ibu bapa sedang guna? Sebab nanti in urus niaga kan, you kena design kan your bank in slip. So you boleh minta lah ibu bapa apakah bank in slip yang mereka ada dan you masukkan ke dalam. Okay, next kita ada okay, nombor account. Okay, nombor account ini masuklah nombor IC. Okay, kalau boleh masukkan nombor IC kamu lah. Okay, dan you tak payah fikir apa yang kita mau masukkan. Okay, apa nombor IC, just masukkan ke dalam sahaja. Okay, okay, lepas tu ABT. ABT ini ada dua orang. Satu mesti mula dengan koperasi. Koperasi ini kalau boleh masukkan nama sekolah. Okay, SMK, okay, Ampang. Okay, SMK Jinjak. SMK Putri. Putri Girls School pun boleh. Okay, Putri Titi Wangsa. Okay, apakah nama sekolah yang berhampiran? Kelab futsal ini kalau you nak masukkan nama sendiri pun boleh. Atau you nak masukkan nama yang sebenar, you boleh pergi Google and key in kelab futsal. And cari apakah nama yang ada. So di sini juga akan masukkan kelab futsal Berjaya. Berjaya. Okay. Lepas tu ABB ini satu mesti merupakan pembekal burger. Okay, pembekal burger juga gunakan nama Lamri. Okay, another one mesti merupakan pemborong untuk telur. Okay, telur punya juga gunakan nama Yati. Okay, this is how you do your profile. And bila profile ini sudah siap, okay, you boleh nampak juga akan adakah satu muka surat yang baru, okay, untuk buatkan satu setting untuk maklumat pemilik. Okay, masukkan nama syarikat dengan alamat. Maklumat ABT, Koperasi SNK Ampang dengan Kelab Futsal Berjaya ialah based on your lampiran A. Okay, kemudian setkan alamat dia. Kalau boleh alamat-alamat ini mestilah berhampiran dengan peniagaan berganda. Kemudian maklumat ABB pun sama. Look to lampiran A, I gunakan pembekal burger Ramli dengan pemborong telur Yati, masukkan. Lepas tu masukkan alamat. And last kali, tambahkan satu lagi untuk maklumat pembekal yang belian tunai. And belian tunai ini kenapa juga gunakan nama Pasaraya dengan kedai runcit? Sebab kedua-dua maklumat ini adalah ambil from your lampiran B. Okay, when you come to lampiran B, in your tarikh, 2 hari bulan, nampak tak? Belian tunai from kedai runcit. Okay, lepas tu kita ada satu lagi belian tunai yang dia sudah mention adalah from Pasar Raya. So that's why you mesti mula dengan Pasar Raya dengan kedai runcit. Kemudian setupkan ya, alamat juga. So inilah bahagian pertama yang pelajar kena standby dulu. So in the next video juga akan ajar bagaimana kita nak masukkan urus niaga for your belian. Okay, belian. Lepas tu how to masukkan in your card in inventory. So jangan lupa kalau pelajar suka tentang video juga, jangan lupa subscribe, share and like, dan kalau boleh komen apakah soalan yang pelajar nak tanya. So kita akan jumpa dalam next video.